Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Sepanjang beberapa hari ini, rakan wartawan Ridauddin Daud berada di Johor melihat kepada perkembangan terkini dan juga situasi semasa berkaitan dengan banjir. Bagaimanapun hari ini, lawatan sehari Perdana Menteri ke Johor, banyak perkara yang disentuh dan juga hal-hal yang berkaitan dalam negara termasuk politik menjadi topik utama yang ditanyakan wartawan ketika berada di sana. Jadi kita nak dapatkan perkembangan dari Ridauddin Daud melihat kepada perkembangan semasa dan juga perjalanan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Silakan Ridauddin. Baik, terima kasih rakan Setugas Ihsan Jaya di Pusat Perjalanan Asia. Saya mulakan dari pagi kerana kalau diikutkan jadual Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Johor pada hari ini bermula pada pagi sehinggalah tamat kira-kira jam 4 petang tadi. Pagi tadi ada satu perkara yang besar juga melibatkan Malaysia dan juga Singapura apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan detik bersejarah projek Rapid Transit System Link atau RTS Link secara simboliknya disambungkan antara Malaysia dan Singapura. Penyambungan itu melibatkan penyempurnaan SPAN iaitu titik pertemuan jejambat marine projek tersebut antara Johor Bahru dan Singapura. Ini sebenarnya merupakan kali pertama kedua-dua pemimpin tertinggi tersebut bertemu di tapak projek berkenaan sekaligus menguatkan komitmen kedua-dua negara terhadap projek yang bernilai berbilion ringgit itu. Itu pada pagi tadi, selesai kira-kira jam 9 pagi. Kemudian Perdana Menteri terus pergi ke Johor Bahru, ke salah sebuah hotel di Johor Bahru untuk menyaksikan Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JS ataupun singkatannya JSSEZ dalam usaha mengukuhkan jalinan ekonomi antara kedua-dua negara. MOU tersebut ditandatangani oleh Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli dan juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong. Pemeteraian perjanjian itu bukan sahaja disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah disaksikan juga oleh Lee Hsien Loong dalam satu majlis di sebuah hotel di Johor Bahru. Perjanjian itu sebenarnya Ihsan hadir tidak sampai 2 bulan selepas sesi pemukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-10 yang diadakan pada Oktober 2023. Dan kemudian selepas itu jadual Perdana Menteri memang agak sibuk pada hari ini selepas lunch dengan Perdana Menteri Singapura dan juga delegasi-delegasi dari Malaysia dan juga Singapura. Perdana Menteri kemudian terus bergerak ke Gelang Patah untuk pergi ke sesi lawatan dan ramah mesra bersama warga kerja Pelabuhan Tanjung Pelepas di Gelang Patah pada Khamis. Di sini Perdana Menteri mengambil masa yang agak lama juga, tiba kira-kira jam 2 dan kemudian bertemu dengan pekerja-pekerja atau kaki tangan di sini pada jam 2.30 petang tadi. Dan di sinilah sebenarnya ada banyak perkara-perkara yang dititipkan oleh Perdana Menteri ketika berucap kepada di hadapan ratusan kaki tangan dan pekerja di Pelabuhan Tanjung Pelepas ataupun orang Johor panggil di sini sebagai PTP. Jadi ada banyak perkara yang disentuh. Tentunya seperti mana kita tahu Perdana Menteri setiap kali berucap di mana-mana sahaja pun antara perkara yang sering dibangkitkan beliau adalah bagaimana kerajaan perpaduan, kerajaan madani di bawah pimpinan beliau berusaha sedaya mungkin untuk memerangi rasuah, kerana menurut beliau sebenarnya rasuah ini kalau sekiranya dicuri berbilion-bilion ringgit, sebenarnya banyak perkara yang terkesan, rakyat yang terkesan, terutamanya pembangunan untuk rakyat sekolah, baiki tandas dan sebagainya, pembangunan dan juga untuk membina infrastruktur yang lebih baik, rumah untuk rakyat contohnya, nampaknya tidak dapat direalisasikan kerana ada kecurian bilion ringgit yang menyebabkan akhirnya rakyat yang rugi. Jadi antara perkara yang disentuh ada beberapa perkara juga yang sempat ditanyakan kepada Perdana Menteri kerana pada penghujungnya Perdana Menteri sempat juga meluangkan masa 3 ke 4 minit untuk menjawab soalan-soalan daripada media-media yang sudah pun berada di sini sejak dari tengah hari tadi. Antara perkara yang disentuh beliau adalah apabila beliau mengatakan bahawa menegaskan beliau mahu memulakan usaha memerangi rasuah di Malaysia dengan menekan jerung bukan bilis. Itu antara apa yang dikatakan beliau. Tegasnya beliau mahu melakukan perkara itu kerana beliau tidak mahu orang menganggap bahawa isu rasuah adalah isu yang kecil di Malaysia. Jadi sebab itu beliau memilih untuk memulakan usaha memerangi rasuah dengan menekan jerung-jerung. Ya, seperti mana kita lihat sebelum ini banyak nama-nama besar sudah pun dipanggil SPRM. Jadi mungkin kita boleh dengarkan sedikit apakah yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Baru lama tak boleh. Orang kalau dia tak salah tak harus bimbang. Kerana siasatan itu akan teliti dan pendakwaan akan diberikan, dikemukakan sekiranya ada bukti yang kukuh. Tetapi janganlah setengah orang anggap ini soal pihak tertentu dan sebagainya. Kerana ini akan memberikan gambaran seolah-olah ada orang yang jerung-jerung
besar terlepas. Saya tidak mahu mula memerangi rasuah dengan menekan yang di bawah. Baik, Ehsan, selain daripada isu tersebut, ada juga isu langkah Dubai yang ditanya kepada Perdana Menteri. Walaupun langkah Dubai ini sudah pun diucapkan banyak kali, sudah pun dijawab banyak kali, namun selagi belum menemui titik noktah yang betul-betul noktah yang tidak bersambung-sambung, sudah pasti sebenarnya soalan ini akan terus diajukan kepada pemimpin-pemimpin negara. Jadi menurut Perdana Menteri kami ada juga bertanyakan berkenaan dengan usul undi tidak percaya di Parlimen. Adakah Perdana Menteri mahu mencabar pembangkang terutamanya untuk membawa usul undi tidak percaya di Parlimen? Perdana Menteri menegaskan bahawa cabaran telah pun dibuat sebelum ini, dilontarkan sebelum ini, sudah setahun lebih pun, namun tiada usul tersebut dibawa ke Parlimen. Malah menurut Perdana Menteri, pembangkang sebenarnya tidak mempunyai kekuatan untuk membawa usul tersebut di Parlimen. Tegas beliau, dakwaan kerajaan perpaduan sudah tumbang, sebenarnya dimainkan pembangkang hanyalah propaganda untuk menipu penyokong mereka agar terus kekal bersemangat. Tegas beliau, kerajaan pernah mencabar pembangkang untuk membawa usul tersebut, namun sudah lebih setahun masih juga tidak dibangkitkan. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah lama dah kita bawa, dia tak bawa, setahun dah. Hari-hari itu tunggu, tak ada. Jadi kita tak ada fikir bab tu. Saya tidak fikir dia ada kekuatan untuk bawa ini selain daripada propaganda untuk menipu penyokong-penyokong dia supaya jangan hilang semangat. Saya berbeza pendapat. Dia tak mampu hilang semangat kalau tak boleh cuba perubahan. Dia bekerja untuk rakyat. Rakyat yang akan pilih akhirnya. Baik, Ehsan, Perdana Menteri juga sebenarnya sempat mengatakan bahawa langkah Dubai itu sebenarnya sudah terbukti bahawa langkah itu hanya politik cemas digunakan oleh orang yang sudah kehilangan modal. Menurut beliau, sudah terbukti bahawa itu hanyalah politik cemas dalam kalangan yang agak kehilangan modal. Beliau mengatakan bahawa beliau telah menasihatkan jemaah menteri dan pimpinan dan kerajaan umumnya untuk memberikan tumpuan untuk membangunkan negara. Tahun 2024, fokus kerajaan perpaduan adalah untuk pembangunan dan keutuhan ekonomi negara. Jadi itu antara beberapa poin yang disampaikan oleh Perdana Menteri ketika ucapan dan juga ketika sidang media yang sempat kami temui sebentar tadi. Jadi sebenarnya, Ehsan, selesai sudahlah boleh saya katakan apa yang dibawakan oleh Perdana Menteri. Sudah pasti selepas ini Perdana Menteri ada banyak lagi program-program, pasti akan ada cerita-cerita baru. Namun memandangkan saya pun masih lagi berada di Johor, saya ingin membawa sedikit perkembangan banjir di Johor. Kalau diikutkan sebenarnya banjir di Johor ini sudah pun menunjukkan trend menyurut apabila kalau diikutkan, mungkin saya boleh kongsikan ini setakat jam 4 petang tadi, maklumat daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Kalau ikutkan semalam 7,000 lebih, hari ini jumlah mangsa banjir di Johor setakat jam 4 petang menurun kepada 6,679 mangsa. Pada jam 3 petang 6,898, jadi sudah pun menurun kepada 6,679. Kalau semalam PPS masih lagi lebih 50, namun hari ini 43 PPS, hanya tinggal 43 PPS pada jam 4 petang. Malah sebelum itu pada jam 3 petang masih lagi ada 45 PPS sebenarnya. Dan mungkin saya boleh kongsikan daerah Kota Tinggi. Tadi sempat juga, saya tidak sempat untuk pergi ke Kota Tinggi kerana saya terus ke sini sejak dari pagi tadi, namun berdasarkan perkongsian daripada rakan setugas Aiman Hakim dan juga Anik, nampaknya keadaan di sana sudah pun semakin surut. Di pusat bandar itu laluan sudah pun dibuka kepada orang awam. Jadi itu sebenarnya merupakan satu petanda yang positif, di mana sekiranya air di pusat bandar Kota Tinggi itu sudah pun semakin surut, maknanya keadaan-keadaan di sekitar itu juga nampaknya akan semakin baik. Kalau diikutkan, masih lagi Kota Tinggi menjadi daerah yang paling teruk terjejas dengan lebih 4,000 mangsa banjir menetap di 24 PPS, dan kemudian diikuti oleh Johor Bahru 1,168 mangsa, Keluang 1,123 mangsa, Pontian 17 mangsa, Batu Pahat 83 dan Segamat 95. Dalam ini juga ditunjukkan bahawa di Kulai tiada PPS yang dibuka, 000 keluarga dah penduduk. Jadi mungkin kita akan menunggu juga maklumat berlanjut berkenaan dengan PPS ini. Namun boleh dikatakan secara keseluruhannya setakat jam 4 petang nampaknya keadaan banjir di Johor semakin surut, semakin baik. Mungkin selepas ini, esok mungkin kita akan melihat pula proses pasca banjir, iaitu proses mengemas rumah, mengemas kedai dan sebagainya. Malah saya difahamkan juga di pusat bandar Kota Tinggi sudah ada yang mula melelong barang-barang yang dijual oleh mereka. Jadi Ehsan, saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Buat masa ini saya fikir kembali dulu kepada Ehsan di Bukit Jalil. Baik, terima kasih Ridaudin Daud tak bernafas dia bagi laporan hari ini. Apapun itu antara perkembangan semasa dan juga terkini yang akan dibawakan dari Johor. Pastikan anda dapatkan laporan-laporan terkini terutamanya apa yang berlaku dalam dan juga luar negara di asyarwani.com. Sekian dulu pantauan agenda reformasi. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.